TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit atau wabak yang tidak diingini. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini kita telah pun diberi tanggungjawab untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, untuk subjek kita hari ini, kita akan belajar satu subjek yang agak menarik, iaitu satu subjek yang memang kena kuasailah, subjek sains komputer. Jadi kalau mungkin ada yang tidak tahu apa yang terkandung dalam sains komputer ini, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita tengok dulu profil guru kita pada hari ini. Dari SMK Trolak Selatan Sungai Perak, kita bawakan bersama di studio hari ini Cikgu Farida. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Mempunyai 13 tahun pengalaman mengajar subjek ini ya Cikgu? Yeah. Wow, satu pengalaman yang sangat banyak di situ. Lebih-lebih lagi subjek sains komputer. Jadi selamat datang ke studio Sukses hari ini Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan, untuk tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, Wani seperti biasa akan menjemput semua guru kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okey, Cikgu dah pakai hand sanitizer, kemudian Wani pun pakai. Oh ya Cikgu, Wani nak ingatkan kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi sekarang ini kita nak berborak dengan Cikgu lah. Untuk topik hari ini, apa yang telah Cikgu pilih untuk Cikgu ajar sebentar nanti? Okey, hari ini kita akan belajar, saya akan berkongsi tajuk reka bentuk pangkalan data hubungan siri 1. Okey. Kenapa ada siri 1? Sebab nanti ada siri 2, ada siri 3. Alright. Jadi hari ini kita buat siri 1 dulu. Siri 1, apa yang perlu dikuasai dalam ini Cikgu? Nanti kita tengok sama-sama. Okey, nampaknya Cikgu tak nak bagi tahu lagi. Cikgu nak kekalkan rahsia. Okey, jadi sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek sains komputer. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Saya berminat dengan subjek sains komputer ini kerana ia adalah antara subjek yang moden, kerana ia banyak menggunakan teknologi. Antara topik yang saya gemari dalam subjek ini adalah algoritma. Dan topik yang agak sukar untuk saya fahami adalah pengatascaraan. Dengan adanya program Didik TV ini, saya harap ia dapat membantu saya untuk skor A+ untuk subjek sains komputer ini. Selamat sejahtera. Saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang mata pelajaran sains komputer. Pada zaman kini, pelajar yang mengambil aliran mata pelajaran sains komputer di sekolah mempunyai masa hadapan yang cerah kerana mempunyai peluang pekerjaan yang luas di seluruh negara. Hal ini disebabkan banyak syarikat yang memerlukan pekerja yang berfikiran komputasional dan berkualiti tinggi. Saya berharap agar lebih banyak lagi pelajar memilih mata pelajaran sains komputer untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Saya telah mendapat 9A dalam SPM 2020 ni. Jadi saya nak bagi sedikit tips kepada anda, terutamanya dalam subjek sains komputer. Bagi subjek ini, anda perlu tahu teknik menjawab soalan dan juga topik-topik yang perlu fokus bagi exam. Sekiranya anda tak tahu teknik menjawab soalan, anda boleh Google ataupun tanya guru-guru anda. Selain itu, anda juga perlu membuat ulang kaji topik-topik yang kurang faham setiap hari di rumah. Dengan ni, anda boleh mendapat A+ dalam sains komputer. All the best. Didik TV KPM. Itu dia calon SPM punya pandangan, kita dah dengarkan. Bekas calon SPM pun kita dah dengarkan. Jadi Wani nak dengar daripada cikgu sendirilah. Sains komputer ini cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan bidang pekerjaan yang boleh semua murid terokai setelah mereka tamat pengajian. Apa bidang pekerjaan yang boleh mereka ceburi cikgu? Banyak bidang pekerjaan yang boleh ceburi. Antaranya
pengatur cara komputer. Pastilah kan. Juruanalisa sistem, pegawai sistem maklumat. Sebab pada setiap syarikat zaman sekarang ni, setiap syarikat mesti ada seorang pegawai sistem maklumat. Ya. Jadi peluang ni memang banyaklah. Ya, sebab company pun banyak dekat Malaysia ni. Itu antaranya lah. Alright. Yang biasanya pengatur cara lah. Pengatur cara. Banyak lagi ya, sebab bidang sains komputer ni luas. Dia bukannya bidang coding saja, ada bidang network, ada bidang grafik. Dia meluas, dia luas. Okey, ia sangat meluas. Dan sebenarnya cikgu, saya nak bagi tahu cikgu lah, saya dekat universiti pun ada ambil subjek ni iaitu computer science. Jadi sebenarnya computer science ni buat mereka yang tidak tahu macam mana subjek ataupun konten pembelajaran, sebenarnya ia sangat menarik cikgu. Dia macam kita boleh buat program sendiri, kod sendiri, pelbagai lagi benda yang menarik. Tapi hari ini kita akan fokus kepada reka bentuk hubungan pangkalan data siri 1. Okey cikgu, jadi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita nak berehat seketika dan kita nak bagi semua yang di rumah ataupun semua pelajar atas talian sebentar nanti untuk sama-sama bersedia untuk subjek hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, Sains Komputer. Okey, sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, cikgu, bukan kita berdua saja yang akan berada di studio hari ini kerana kita akan memanggil bersama 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak Sungai Perak untuk bersama dengan kita hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Okay, boleh buka mikrofon. Sihat. Boleh dengar suara mereka yang penuh semangat untuk belajar sains komputer hari ini. Okey, jom kita nak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dari Nur Alia. Silakan. Nama saya Nur Alia Natasha binti Zul, umur 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Wow, arkitek. Baik, Alia. Seterusnya kita nak tanya Salsabila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Salsabila binti Saimi dan berumur 17 tahun. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Jururawat, seorang nurse. Dan seterusnya kita nak tanya Saida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Saida Nafisa binti Syaiman. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota polis. Wow, ni mesti garang orang ni. Ya ke Saida? Okey, kita nak tanya seterusnya. Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Syura binti Abdul Wahab. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Arkitek juga. Okey, baik. Seterusnya kita ada Iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iman Nur Aini binti Nur Hafsyam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang tukang masak. Tukang masak. Okey, Kak Wani nak order makanan daripada awak nanti ya. Kalau awak dah jadi chef, sama-sama kita doakan. Dan akhir sekali kita ada Syahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusyaira binti Nur Afandi. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya untuk menjadi businesswoman. Sekali lagi, Syahira. Cita-cita anda? Cita-cita saya untuk menjadi businesswoman. Businesswoman yang berjaya. Bisnes apa tu, Syahira? Mungkin boleh kongsikan makanan ke, baju ke? Macam-macam. Macam-macam. Okey, sama-sama lah kita doakan agar dia berjaya membuat apa bisnes juga. Ya, cikgu. Okey, kita dah berkenal dengan mereka 6 orang. Jadi sekarang ni cikgu, kalau cikgu dah bersedia, mungkin cikgu boleh mulakan dengan apa yang akan kita fokuskan dalam tajuk kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Sebelum kita mula, sebenarnya cikgu juga nak berkongsi ya. Kata ambil sains komputer tapi tak ada satu pun cita-cita berkaitan sains komputer. Sebenarnya ilmu sains komputer ni kita boleh guna pakai dalam banyak cabang dan banyak bidang. Malah kita boleh menambah orang panggil apa? Value menambah value. Contohnya kalau nak jadi chef, boleh jadi chef dalam talian ataupun boleh buat sistem tentang chef ya. Begitu juga dengan nak jadi siapa tadi? Arkitek. Memang perlukan penggunaan komputer. Okey. Hari ini kita masuk tajuk pangkalan data, reka bentuk pangkalan data hubungan siri 1.
Okey, sebelum kita nak jawab soalan, cikgu terangkan dulu mengenai standard pembelajaran yang cikgu akan kongsi pada hari ini, ialah 2.13, 2.221, 2.222 dan 2.23. Okey, untuk 2.21 ni ialah kita nak mengenal pasti medan, rekod jadual, kekunci. Dan yang paling penting sebenarnya hari ini kita nak kenal apa itu kunci. Kunci. Kunci bukan kunci hati kunci dalam pangkalan data. Kunci kepada pembelajaran itu. Okay. So, sebelum tu kita review dulu, kita refresh balik kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 yang mungkin cikgu percayalah ramai belum study lagi kan. Sebab sibuk buat sistem sekarang ni kan. So, hari ni cikgu ulas sikit sebelum kita nak jawab soalan. So, masih ingat lagi tentang entiti, hubungan dan atribut? Okey. So, kalau dalam rajah yang cikgu tunjukkan ini, rajah yang warna purple ini, kalau 4 segi petak, 4 segi tepat merujuk kepada entiti, merujuk pada entiti, dan hubungan dirujuk dengan tanda tanda diamond. Cikgu panggil diamond lah. Kalau kamu nak panggil apa rhombus, boleh juga. Okey. Dan atribut ditandakan dengan tanda bujur. Kalau nama standard dia elips lah, tanda elips. Dan lagi satu ialah kunci primer. Kunci primer ditandakan dengan tanda garisan solid line di bawah dia. Itu adalah bagi sebuah rajah ERD. Dan rajah ERD ini boleh bertukar menjadi jadual. Bila dia bertukar jadi jadual, maka nama dia pun bertukar. Jadi kita kena fokus balik. Kalau entiti pada rajah ERD, bila kita tukar jadi jadual, nama dia ialah nama jadual. Nama jadual. Dan atribut pula, kalau ditukar ke dalam bentuk jadual ini, nama dia medan. Medan. Tapi kadang-kadang kita panggil juga atribut. Kita masih lagi panggil dia atribut. Tapi nama standard dia bagi jadual ialah medan. Okey. Dan kunci primer, masih lagi lah kunci primer tu ditandakan dengan tanda solid line. Cikgu tak tahu pula istilah bahasa Melayu, tapi kita panggil solid line. Okey. Maksudnya yang ada bergaris itu adalah kunci primer? Ya, kunci primer. Okey. Okey. So, dah tahu sedikit, mungkin pelajar-pelajar semua pun dah refresh. Okey, ingat lagi kan? So, mari kita cuba jawab soalan. Cikgu nak tengok betul ke refresh balik tu kan? Ya, ni jarang cikgu. Baru slide kedua dah soalan cikgu. Nervous mereka semua. Okey, jom. Hari ni kita banyak kongsi soalannya. Jadi kita tengok dulu. Ini bukan soalan SPM ni. Ini soalan nak refresh dulu. Okey, soalan boleh. SPM sekejap lagi. Okey, contoh soalan 1 iaitu kenal pasti entiti, atribut, hubungan, kunci primer, kekardinalan. Okey, Wani boleh tolong cikgu tak? Okey. Panggilkan seorang. Okey, saya nak pilih Aina. Dia dah senyum panjang kat situ. Okey, Aina sini cuba. Aina, kenal pasti entiti Aina. A dengan B. A dengan B. Okey, bagus. Itulah cikgu baru terang tadi kan. Okey, atribut. Atribut. Seorang lagi Wani panggil. Okey, Syahira. Okay. Atribut dia D, E, F dengan G. Bagus. D, E, F dan G. D, E, F, G. Hubungan? Hubungan. Saida. Hubungan C. Hubungan C. Bagus. Bagaimana pula dengan kunci primer? Tadi host Wani dah cakap kan? Kunci primer yang mana satu? Salsabila. D bagi entiti A dan G bagi entiti B. Okey, bagus. Siap dengan dengan makluman lagi kan? Ya. Okey, kekardinalan? Okey, Iman. H dengan I. Okey, bagus. Jadi dah nampak dah orang panggil dah kembali ingatan tu balik. Yeah. Jadi kita boleh teruskanlah. Okey, ini jawapan pelajar-pelajar tadi untuk entiti A dan B, untuk atribut D, E, F dan G, untuk hubungan C, kunci primer D dan G, dan kekardinalan H dan I yang berada di tepi ni kekardinalan. Okey. Terus pergi kepada soalan yang kedua. Hari ini banyak soalan Mari main dengan soalan je. Soalan dan review. Okey. Soalan yang kedua, kenal pasti entiti. Ni mudahlah. Tadi dah jawab kan? Sepatutnya boleh jawab kan? Tapi cikgu nak minta tolong Wani panggil seorang. Okey, saya nak panggil Alia. Guru dan subjek.
guru dan subjek. Kenapa? Kenapa Alia cakap guru dan subjek? Dia berhubung dengan atribut. Dia berhubung dengan atribut. Okey, bagus dia berhubung dengan atribut, maksudnya dia ada atribut. Dan satu lagi, kita kenal dia dengan tanda 4 segi tepat. Ya. Okay. Bila ada 4 segi tepat, ini menandakan dia adalah entiti. Entiti. Dan bila ada tanda apa ni? Elips ataupun tanda bujur. Ini adalah atribut. Apa maksud atribut? Atribut ialah ciri-ciri kepada entiti. Ciri-ciri kepada entiti. Okey, soalan B, kunci primer. Okey, dalam rajah ni, kunci primer. Mana nak nampak tu cikgu? Tak nampak siapa kan? Jumpa kunci primer? Saida? Kunci primer, nombor KP dan kod sub. Okey, kenapa Syahidah pilih nombor KP dan kod sub? Sebab ada tanda solid line. Ada solid line ke? Tanda solid line? Nombor KP tak ada solid line. Saida nampak benda yang kita tak nampak ke cikgu? Oh, okey. Sebab nombor KP ialah nombor yang unik. Yang unik. Okey, bagus. Jadi, betul lah tu jawapan dia, nombor KP dan kod subjek. Tapi cikgu nak ulas sikitlah jawapan dia. So, untuk mencari kunci primer, dalam kes tadi, kita tengok tak ada kunci kan? Tak ada tanda solid line kan? Jadi, kita tengok balik sikit, cikgu bagi nota sikit, bagaimana nak menentukan kunci primer. So, apakah itu kunci? Atribut kunci merupakan satu atau gabungan beberapa atribut medan yang digunakan bagi membezakan setiap rekod lajur di dalam jadual. Okey? Tapi yang ini kita tak tanya dalam periksa. Kita nak tanya kunci primer. Okey, ciri-ciri sebuah kunci primer. Sebuah kunci primer, dia ada 4 ciri yang penting. Okey, unik, stabil, minimal dan tidak null. Okey, macam Syahidah cakap tadi, dia unik, nombor KP unik. Tak ada sama. Ada tak orang ada sama nombor KP? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Jadi, setiap orang mempunyai nombor KP, nombor kad pengenalan yang berbeza. Dan dia stabil. 10 tahun akan datang, agak-agak nombor KP kita berubah tak? Tak, cikgu. Taklah kan? Jadi, dia adalah stabil. Itulah ciri-ciri yang perlu kita titik beratkan untuk menentukan kunci primer. Okay. Tak apa, nanti dengan soalan kita berlatih lagi. Okey. Okey. Jadi kunci primer ialah nombor KP dan juga kod subjek. Okey. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga. Okey. Untuk soalan yang ketiga ini, pelajar jangan sibuk tengok soalan ya. Tengok dulu bahan rangsangan dia. Tengok jadual dia. Okey. Jadual diberi ada 2. Satu jadual 1 dan satu jadual yang kedua. Okey, dalam jadual 1 ada kod buku, ID murid, tarikh pinjam, tarikh hantar. Dan dalam jadual kedua ada ID murid, ada nama, tingkatan dan kelas. Okey. Dalam apa lepas tu ada pula ni tanda apa benda maksudnya ni? Okey, maksudnya ialah apa ni maksud dia? Mari kita tanya seorang. Maksud apa tu? Iman, apa tu Iman? Kunci asing. Kunci asing. Yang mana satu kunci asing? ID murid. ID murid. 2 ni ada ID murid. Mana satu kunci jadual asing? yang mana satu? Dalam jadual P. Dalam jadual P, kunci asing. Okey. Bagus, betul dah. Tapi kita kena ada justifikasi dia. Okey. Kenapa ID murid ni dijadikan nampak sebagai kunci asing? Kenapa tidak ID murid yang ini? Jadi, tak apa, kita jawab dulu ya. Kita tengok dulu pada soalan yang pertama. Kenal pasti P dan Q dulu. Okey, ini P, ini Q. Tanda P, ada tanda Q. So, apa P, apa Q? Seorang Wani? Apa P dan apa Q? Syahira. P rekod. Yep. Q medan. Okey, bagus. P adalah merujuk kepada rekod dan Q adalah merujuk kepada medan. Cikgu dah terang tadi masa awal-awal nota tadi. Betul. So, P dan Q merujuk kepada rekod, ni tunjuk ni, rekod, dan Q merujuk kepada medan. Ini nama medan. Okey, kenal pasti kunci primer. Tak ada tunjuk pun kunci primer, tapi dia kena suruh kenal pasti. Okey, Aina, apa kunci primernya? Kod buku. Kod buku. Tu saja?
Ada lagi ke Aina? Dengan ID murid. ID murid yang mana satu? Dekat jadual P. Kat jadual P. Betul ke? Kunci primer, Aina. Kunci primer. Kunci primer. Okey, mungkin Aina terkeliru. Kan? Mungkin Aina terkeliru. Jadi kita tengok jadual 1 siapa kunci primer? Apa yang medan yang boleh dijadikan kunci primer? Tadi Aina jawab kod buku. Kod buku, betul. Tapi untuk jawapan jadual yang kedua, apakah kunci primernya? ID murid. ID murid. Bukan ID murid di jadual 1 ya. Kena faham tu. Jadi kunci primer ialah ID murid, kod buku di jadual 1 dan ID murid di jadual 2. Kenapa? Sebab kita tengok, kita kena analisis sikit ya. Analisis data tadi, bagi dia data yang unik adalah kunci primer. Okay? Data yang unik yang berbeza antara satu sama lain yang boleh mewakili sebaris rekod. Maksudnya cikgu, untuk soalan macam ni, kalau disuruh kenal pasti kunci primer, perlu kita jawab soalan dalam statement yang penuh? Memang perlu. Sebabnya kalau dia bagi satu jadual mungkin tak ada masalah kan. Tapi kalau dia bagi 2 jadual, kita tak boleh jawab. Contohnya ID murid. Di sini pun ada ID murid. Betul? Jadi kita perlu ada ID murid di jadual 2. Baru kita jelas. Kalau kod buku tadi mungkinlah kita faham sebab tak ada nama kod buku lain kan. Tapi secantiknya jawab dengan kod buku di jadual 1. Okey. Bagi confirm, bagi tak ada masalah dah orang nak tanda markah. Okay? Betul. So kenal pasti kunci asing. Kunci asing pula. Okey, kunci asing. Salsabila. ID murid. ID murid di jadual mana? ID murid di jadual 1. Di jadual 1. Okey, sekarang tanya balik. Apa beza ID murid di jadual 1 dengan ID murid di jadual 2? ID murid di jadual 1 nampak tak ada nilai berulang? Kalau kunci primer dia tidak boleh nilai berulang. Ya? Kunci primer tak boleh nilai berulang. Jadi dia bukan kunci primer, dia kunci asing iaitu yang merujuk kepada jadual 2. Okey, kita terus kepada ini jawapan cikgu ya. P rekod, Q medan. Ingat ya, jawab kod buku pada jadual 1, ID murid pada jadual 2 dan untuk soalan yang ketiga ID murid dalam jadual 1. Kena betul-betul spesifik. Nampaknya semua jawab dengan betul. Okey, jom kita test lagi cikgu. Okey, boleh test lagi. Tengok pula rajah ni. Dia tak semestinya rajah tadi kan, tak semestinya ERD, tak semestinya bentuk jadual ni. Boleh jadi bentuk begini pula, jadual. So untuk jadual ni, baca soalan. Ya, soalan tu penting dibaca, bukan tengok nak jawab, sibuk nak jawab. Baca soalan. Berdasarkan jadual tempahan, ada 2 jadual ni, jadual tempahan. Pada rajah di atas nyatakan kunci primer dan kunci asing. Okey, bagi soalan ni baca bahan rancangan dia. Baca soalan. Tempahan. Jadi jadual tempahan jelah tengok. Ya, jadual tempahan tengok. Jadi kunci primer bagi jadual tempahan. Okey, apa Iman? ID tempahan. ID tempahan. Kenapa Iman cakap ID tempahan kunci primer? Sebab unik. Unik satu. Ni, tengok ni. Kat sini ada bantuan pula. Yang tadi tak ada bantuan. Yang ini ada bantuan. Nampak ni? Garis solid line. Jadi, dia adalah kunci primer tanpa sanksi lagi. Ya. Betul. So, bagaimana pula dengan kunci asing? Kunci asingnya apa, Syahira? ID pelanggan. ID pelanggan. Okey, kenapa Syahira cakap ID pelanggan? Kenapa tak nombor bilik? Sebab ID pelanggan terdapat pada jadual pelanggan. Ya. Dia ada bantuan. Soalan ni soalan yang aras rendah sikit. Dia ada bantuan. Nampak ni, dia tunjuk. Bila dia menunjuk kepada satu jadual lain, bermaksud dia ada hubungan. Bila ada hubungan, biasanya adalah kunci asing. Jadi kita nampak kat sini ya. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan 5. Soalan 5. Untuk soalan 5, kena ada sedikit pengetahuan am lah, ya. Iaitu ISBN, judul, ID penerbit, harga, kategori. Cikgu nak tanya dulu. Wani-wani tahu tak apa tu ISBN? ISBN. Nama penuhnya apa cikgu? Saya kurang pasti. Pernah dengar tak? Salah cikgu. Pernah dengar tak?
Okey, tak apa. Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tahulah pengetahuan am kan. Tak adil lah untuk jawab soalan kalau kita tak tahu. Jadi cikgu bagi tahu dulu apa itu ISBN. ISBN ialah International Standard Book Number. Ya, International Standard Book Number, nama pendek dia ISBN, yang ada pada belakang buku. Kalau pelajar semua tengok buku teks pelajar sekarang, murid-murid semua tengok buku teks, di belakang, cover belakang ada ISBN. Okey, apa ISBN tu? Dia adalah nombor piawai antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan. Jadi buku-buku yang diterbitkan semua ada ISBN di belakang dan dia berbeza antara satu sama lain bagi seluruh dunia. Adakah itu kira macam barkod yang berlainan, cikgu? Ya, dia barkod yang berlainan. Dia sebenarnya dikeluarkan di London. Tapi Perpustakaan Malaysia menjadi wakil lah kepada negara Malaysia untuk keluarkan kod ISBN ni. Baik. Jadi buku-buku yang diterbitkan mesti ada barkod tu. Ya. Di belakang kulit buku, kita tengok belakang. Sekarang saya dah tahu ISBN tu apa. Okey, bila dah tahu ISBN, jadi kita senang nak jawab soalan. Kenal pasti kunci primer. Okey, siapa nak cuba? Saida. Saida, kunci primernya apa? ID penerbit. Kenapa Syahidah cakap ID penerbit? Sedangkan sebab nombor dia tidak berulang. Ni nampak berulang dua. Okey, boleh bantu. Siapa boleh bantu Syahidah? Siapa nak bantu Syahidah? Okey, kita minta Alia untuk bantu Syahidah. Cikgu baru bercerita pasal ISBN. Okey Alia, cuba. Dia merujuk kepada nama penerbit di jadual yang lain. Tak, maksud cikgu soalan ni, kenal pasti kunci primer dulu. Cikgu bukan tanya kenapa ID penerbit, cikgu tanya kenal pasti kunci primer. Okey, cikgu baru bercerita pasal ISBN tadi. Kan? ISBN ciri-cirinya ialah unik. Saya rasa murid-murid kat depan dalam TV tu boleh tengok, luar TV tu boleh tahu ni. Cikgu baru cerita pasal ISBN. Okey Alia, cuba. Senang je ni Alia. Cuba. Apa dia kunci primer Alia? Nilai yang berulang. Okey, tak apalah. Kunci primer di sini ialah ISBN. Sebab apa? Sebab cikgu baru terang tadi ciri dia. Ya, nombor yang berbeza. Ni. Mungkin terlalu nervous kot cikgu. Terlalu nervous tak apa, ataupun tak dengar apa cikgu cakap tadi kan. Okey, ISBN-nya sebab dia adalah kunci, dia adalah unik. Dia tidak sama antara satu sama lain. Ya? Jadi dia adalah unik, jadi kita boleh jadikan dia sebagai kunci primer. Okey, kunci primer. So, kenal pasti kunci asing? Kunci asing. Iman cuba. ID penerbit. Kenapa Iman pilih ID penerbit? Sebab dia berulang. Dia berulang, satu lagi? Ada lagi? Dia merujuk kepada jadual lain. Okey, dia mungkin merujuk kepada jadual lain. Okey. Nampak nilai dia berulang. Kalau nilai berulang, ingat ya pelajar murid-murid semua tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai kunci primer. Nilai kunci primer dia mesti unik. Kalau ada nilai sama, nilai berulang tu maksudnya nilai sama yang muncul beberapa kali, maka dia langsung tidak boleh dijadikan sebagai kunci primer. Maksudnya dia kunci asing. Dia kunci asing mungkin, tapi dia tengoklah ciri-ciri dia nanti. Okey, baik. So dalam kes ni ID penerbit adalah kunci asing, justifikasi dia berulang dan juga boleh merujuk kepada kepada nama penerbit pada jadual lain. Sebab ni ada ID penerbit kan? Ya. Mungkin pada jadual lain ada nama penerbit. Okey. Ini contoh soalan. Ini sebenarnya soalan aras tinggi jugalah sebab kena analisis dan kena faham betul-betul ya. Betul. Okey. So tadi nota cikgu. So ini jawapan yang cikgu yang rakan tadi bagi dan tibalah soalan yang aras tinggi sikit. Wow, banyak pernyataan di situ, cikgu. Ya, untuk soalan-soalan reka bentuk pangkalan hubungan ni, dia banyak soalan analisis. Banyak soalan analisis dan pelajar perlu baca, perlu analisis data tersebut sebelum menentukan sesuatu kunci. Okey, soalan dia senang saja, kenal pasti kunci primer. Okey, siapa nak cuba? Kita tanya Salsabila. ID guru. Kenapa? Sebab nilai dia unik. Nilai dia unik.
dan tidak berulang. Nilai unik dan tak berulang tu adalah merujuk pada yang sama lah. Yeah. Okey? Jadi ID guru, kita nampak kat sini, mudahlah sebab dia tak sama. Tapi kenapa tidak saya nak gunakan, okey, katalah tujuan. Tujuan ada nilai yang sama, jadi tak boleh. Dan dia pun tidak stabil. Jadi sebanyaknya kita gunakan ID guru. Okey. Untuk contoh soalan 6, kita tengok balik contoh soalan nombor 6. Okey, bila kita dah kenal pasti kunci primer tadi, kita kena tanda lah. Ya. Bila soalan macam ni kan, biasanya kita akan tanda lah. Tanda. Tanda dia ialah dengan garis solid line. Cikgu, kalau macam kunci primer kan kebanyakan kita nampak adalah nombor. Macam mana kalau itu adalah perkataan? Dia tak semestinya nombor. Dia tak semestinya nombor. Dia boleh jadi perkataan. Dia bergantung kepada situasi. Kepada situasi dan kepada keadaan. Mungkin boleh jadi gabungan nombor dengan aksara kan. Nombor macam ni dia gabungan kan. Ataupun tapi kalau nama guru memang kita tak gunakan sebagai kunci primer sebab dia tidak stabil. Baik. Dia tidak stabil sebab kita ada 4 ciri tadi. Ingat ya, unik, stabil, minimal dan tidak null. Okey. So, kena tandalah kunci primer ni kena tanda. Okey. Dapat soalan, jangan sibuk nak menjawab tapi kena tahulah arahan soalan tu. Ya. Dan ataupun boleh juga ditanda dengan notasi KP. Untuk Malaysia, notasi KP sebagai kunci primer ni diterima pakai. Okey. Dekat universiti mungkin kita tak guna kan, tapi di peringkat sekolah menengah rendah ni, menengah atas kita terima pakai, ya. Okey. So, soalan seterusnya. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey. Soalan seterusnya soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 macam sama dengan soalan yang ke-6. Tetapi dia ada sedikit perbezaan. Siapa boleh cam perbezaan? Mana perbezaannya tu? Kawan ni pun macam mana perbezaannya tu? Dia kena analisis. Soalan ni kena analisis betul-betul. Apakah dia? Okey. Saidah, mana perbezaannya Saidah? Di manakah perbezaan? Perbezaan dia mungkin pada kunci primer. Yalah, kunci primer yang mana? Sini tak ada lagi. Kita baru nak tentukan kunci primer. Okey? Kita baru nak tentukan kunci primer. Aina boleh tolong cikgu tak nak mencari apakah perbezaan bagi soalan 6 dengan 7 tadi? Okey, Aina cuba. Kena gabungkan dua untuk jadikan kunci primer. Kenapa Aina cakap macam tu? Sebab ID guru tu dia ada ulangan. So, kena tambahkan dia untuk jadikan dia unik. Okey, bagus. Jadi, kunci primer dalam kes ini, dia ada gabungan. So, kita tengok apakah yang cuba disampaikan oleh Aina tadi. So, untuk nota, kita baca balik apakah maksud atribut kunci. Atribut kunci merupakan satu atau gabungan. Jadi, kunci primer dia boleh jadi satu medan ataupun kita gabung dua, A dengan B untuk jadikan kunci primer. Ataupun kita gabung E. Tak unik lagi, kita gabung lagi. Tapi kita tak buatlah macam tu. So, biasanya gabung 2 ataupun 3 pada peringkat ni lah. Ya. Jadi, sebagai bagi menjadikan dia kunci primer. Alright. Okey. So, dalam kes ni, ID guru, dia berulang. Jadi, tak boleh dia tunggal. Dia satu-satunya jadi kunci primer. Jadi, kita kena gabung. Kita kena gabung dengan apa? Aina? Kena gabung dengan apa, Aina? Kena gabung dengan apa, Aina? ID guru dengan nombor siri alatan. Okey, kena gabung dengan nombor siri alatan supaya nilai dia unik. Bila kita gabung, nilai dia akan jadi unik. Alright, jadi kita dah kenal pasti kunci primer di situ, cikgu. Dan lepas ni ada banyak lagi soalan yang kita akan sama-sama buat dengan cikgu kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Sains Komputer bersama dengan cikgu kita, Cikgu Farida. Okey, Wani nak tanya ni, semua murid di atas talian masih bertenaga tak tu?
Kalau anda masih bertenaga dan bersemangat, tunjuk thumbs up macam ni depan kamera. Biasalah Kak Wani faham kelas petang-petang ni ya. Tapi kita doakan mereka yang join kelas petang ni, mereka akan dapat A+ lah cikgu dalam subjek ni kerana usaha mereka. Okey, jadi kalau anda sudah bersedia yang di rumah, cikgu pun dah bersedia. Cikgu boleh sambung pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Jadi cikgu sambung Cikgu sambung dan cikgu ulas balik sekali lagi tentang kunci yang ada gabung tadi. Okey. Okey, untuk nota tadi iaitu satu atau gabungan beberapa atribut medan boleh dijadikan kunci primer. Contoh yang cikgu bagi tadi ialah gabung antara A dengan B ataupun A, B, C ataupun A, B and seterusnya lah. Dia boleh bergabung untuk menjadikan kunci primer. Sebenarnya nama dia yang lain ialah kunci komposit. Nama lain bagi gabungan kunci primer tadi ialah kunci komposit. Okey, kunci komposit ni sebenarnya murid-murid selalu guna tau. Tapi mereka tak tahu mereka guna benda tu. Di contoh kehidupan seharian mereka. Ya, mereka tak tahu. Contohnya macam dalam satu kelas ada dua orang nama Rino. Satu Rino orangnya rendah-rendah dan satu lagi orangnya tinggi lampai. So, bila cikgu nak panggil Rino, Aina tolong panggil Rino, mesti Aina akan tanya, Rino yang mana satu cikgu? Betul? Betul. Rino yang rendah. Jadi maksudnya cikgu telah menggunakan gabungan tu. Gabungan medan, iaitu satu nama Rino dan satu lagi sifat dia. Okey. Betul? Jadi Rino rendah. Jadi dua gabungan. Jadi sama juga dengan konsep kunci komposit. Okey? Kunci komposit sama je konsep dia. Kalau satu tu tak boleh beza, maka kita gabungkan satu lagi medan untuk membezakan dia. Baik. Jadi ID tadi ID guru campur dengan nombor CD alatan. Bila kita campur dua tu, ada tak dia berulang lagi? Kalau tak ada, maka kita boleh jadikan dia kunci primer. Kalau masih sama, tambah lagi satu. Tambah lagi. Sampailah dia beza. Okey. Begitu. Okey. Tapi kalau dalam sistem, kita tak buat macam itulah. Kita akan gunakan surrogate key. Kita nak mudah cara. Tapi surrogate key tu, dalam sistem boleh buat. Tapi dalam soalan, kena ingat, jangan tambah soalan. Baik. Jadi kalau soalan ni bagi macam ni, murid-murid semua kena carilah kunci primer sedapat mungkin. Jangan tiba-tiba nak buat kerja mudah, tiba-tiba ada tambah. Tambah kotak sendiri. Tambah kotak sendiri, tambah ID sendiri. Untuk soalan memang tidak diterima. Okey, jangan ya. Walaupun kami faham. Cikgu-cikgu faham, kamu sangat bijak. Ya, cikgu-cikgu faham. Tapi sebenarnya cikgu bila pemeriksa menanda, kita kena anggap pemeriksa itu tidak tahu apa-apa. Betul tak cikgu? Betul. Jadi kena buat cara yang betul. Kena ingat soalan sentiasa betul. Itu dia. Melainkan diberitahu ada errata atau ada ralat. Okey. Jadi ingat ya, bila soalan tu, bila kita dah tentukan kunci primer tadi, so kita kena tandalah dia. Apa cara nak tanda dia? Tandakan dengan tanda solid line. Okey, kita tanda solid line pada dua-dua. Ini bukan menandakan ada dua kunci primer, bukan. Ini adalah kunci komposit. Sebenarnya satu je kunci primer pada setiap jadual. Tapi kita gabungkan atribut. Tapi kita tanda dua-dua. Ataupun kita juga boleh tandakan dengan tanda notasi ni, KP. Bukan bermaksud ada dua KP. KP satu saja. Tapi ini adalah maksudnya, kita faham bahawa jadual ini ada kunci komposit. Itu maksud dia. Okey. Sekarang kita pergi pada soalan yang ke-8. Soalan ke-8 ni soalan aras tinggi. Memang perlu sangat analisis dan perlu sangat faham kehendak dia. Soalan ni sebenarnya dia ada kesinambungan dalam siri 2 dan siri 3 nanti. Tapi hari ini kita nak cari kunci primer sahaja bagi soalan ini. So, sebelum kita nak cari kunci primer, kita tanya dulu seorang. Tahu tak kunci primer yang mana satu? Siapa tahu kunci primernya apa? Syahira? Projek ID dengan pekerja ID. Projek ID dengan pekerja ID. Okey. Kenapa Syahira tak cakap projek ID je? Kan dia beza ni. Kenapa Syahira sebut dua? Kenapa Syahira sebut dua? Projek ID tu dia termasuk sekali dengan pekerja ID bagi P002 dengan P103. 103?
Oh, maksudnya dia ada 2 kali. Tapi yang ini pun sekali. Okey, untuk soalan ini, kena buat kerja sikit. Okey. Kerjanya ialah kena tukarkan dulu. Kena normalkan dia dulu. Alright. Okey, untuk jadual ni adalah jadual yang belum dinormalkan. Kita panggil UNF ataupun kosong NF, bergantunglah kepada guru yang mengajar. Okey, jadi jadual ini belum dinormalkan. Kalau kita tengok, memanglah nampak macam projek ID-nya unik kan? Ya. Tapi sebenarnya dia tidak unik. Bila kita normalkan dia, seperti ini, rupa-rupanya projek ID ni berulang. Banyak yang berulang. Ya, berulang. Okey, penormalan ni kita panggil 1NF lah. Tadi 0NF, ini kepada 1NF. Nak tukar tu kena ingat balik lah macam mana kan. Ya. Okay. Cikgu nak tunjuk cara nak menjawab je. Okey, projek ID. So, tengok dia berulang sebab ini adalah kumpulan berulang. Kalau kita tengok tadi, ini adalah kumpulan berulang sebenarnya. Dan dia belum dinormalkan. Jadi dia muncul macam sekali. Tapi sebenarnya bila kita orang panggil comelkan jadual ni, dia akan rupa macam ni. Okey. Iaitu Z01 Zamrud, Z01 Zamrud, Z01 Zamrud. Nampak dia berulang. Satu, bila dia berulang, projek ID tidak boleh dijadikan kunci primer. Ya. Jadi bila tak boleh jadi kunci primer, kita kena gabung dengan satu lagi ID. Satu lagi ID. So, sebab itulah Syairah tadi dia cakap projek ID tu gabung dengan pekerja ID. Sebab apa? Sebab bila kita gabung, cuba kita tengok kita gabung dua ni. Ada tak berulang? Macam contohnya Z0001, P01 ada tak lagi berulang? Ada muncul lagi tak? Tak ada. Ada muncul lagi tak? Tak ada kan? So bila dia tak ada, maka dah comel lah ni untuk dijadikan sebagai kunci primer. Memadai 2 saja Okey. Ada yang cakap, cikgu kalau saya nak gabung dengan kalau saya nak gabung dengan jabatan ID? Jabatan ID rasanya tak boleh, cikgu. Sebab jabatan ID pun nombor dia semua sama. Ya. Okey. Jadi kena ingat ambil tu kena ambil yang minimal. Sebab tadi ciri dia ialah pertama unik, kedua stabil, ketiga minimal. Jadi kalau katakanlah projek ID, pekerja ID dengan jabatan ID ni kalau gabungkan 3 ni dia juga unik. Tetapi kalau gabung 2 ni pun unik. Jadi mana satu nak ambil? Jadi kita ambil yang paling sedikit gabungannya. Jadi sebab itulah kita pilih projek ID dengan pekerja ID sebagai kunci komposit. Okey. Dan bila kita dah pilih, ingat tanda. Ya. Tanda. Tandakan dia dengan tanda garisan solid. Ini kunci komposit ini menandakan kunci komposit. Ataupun dengan tanda notasi KP. Boleh? Dapat tak? Okey, semua murid atas talian okey tak? Faham tak setakat ni? Okey, bagus. Jom kita sambung. Kita sambung lagi. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan 9. Okey, untuk soalan 9, jadual menunjukkan rekod murid tingkatan 4 di sebuah sekolah. Ini rekod dia. Ini rekod dia. So, berdasarkan jadual di atas, nyatakan nama medan. Nama medan, 3 markah. 3 markah. Saya nak tanya Iman. Nombor daftar, nama dengan kelas. Nombor daftar, nama dan kelas. Betul ya? Ini nama medan. Nama medan. Ataupun kita panggil juga sebagai nama atribut. Berikan nama jadual yang sesuai. Nama jadual. Apa nama jadual dia, Alia? 1 markah. Pelajar. Pelajar. Sesuai tak? Wani rasa sesuai tak? Saya rasa sesuai sebab ada kelas di situ. Ya, kan? Jadi pastikan baca soalan dan juga fahami kehendak soalan. Kalau dia kata yang sesuai, tolonglah bagi yang sesuai. Ini markah percuma sebenarnya ni. 1 markah kan, cikgu? Bagi je nama apa-apa, murid ke, pelajar ke, penuntut ke. Janji dia memenuhi spesifikasi ni. Jangan letak nama kedai, tak sesuai kat sini. Okey. So, boleh cikgu teruskan? Boleh, cikgu. Boleh Okey. Jadi nombor daftar, nama dan kelas adalah medan dan murid. Ini cikgu bagi contoh cikgu lah. Untuk soalan KSSM, soalan dia bukan ada jawapan yang rigid. Jawapan dia pelbagai, luas. Jadi kamu boleh
jawablah. Jangan kata, aku jawab murid, kau tak boleh jawab yang ni. Tak, dia bukan Dia ikut kehendak soalan. Maksudnya cikgu, nama jadual pun tak semestinya satu patah perkataan saja ke? Dia boleh jadi dua, mengikut kesesuaian. Tapi seeloknya pendek lah. Yang paling pendek. Okey, baik. Okey, terus pergi kepada soalan 10. Hari ni kita ada 11 soalan je. Tapi soalan 10 dengan 11 soalan dia panjang sikit. Baik. Okay? Soalan 10 ni perlukan kemahiran melukis. Kita kena melukis ke cikgu? Ya, belajar komputer kena melukis juga, Wani. Okay. So, pelajar-pelajar semua kalau boleh sedia dengan kertas kosong dan kita baca soalan. So, berdasarkan rajah di bawah, ini rajah dibagi. Okey, ini kita panggil sebagai skema hubungan. Mungkin ramai yang tak tahu ataupun bukan ramai tak tahu, ramai lupa. Kan baru study kan? Ramai lupa. Ini nama apa ya? Ini namanya ialah skema hubungan. Okay? Skema hubungan. Skema hubungan dia ada kaitan dengan ERD juga. Okey, skema hubungan. Sekarang ni dikata suruh lukis gambar perhubungan entiti ERD. Okey, pada soalan pertama tadi, cikgu sebenarnya dah tunjukkan asas untuk melukis ERD. Dia ada 5. Satu ialah mari saya tanyalah. Mari kita tanyalah. Cikgu nak tanya dah tu. Siapa nak cuba? Nak tanya Aina lah. Okey, Aina. Aina, apa 5 perkara yang wajib ada dalam ERD? Entiti, attribute, hubungan, kunci primer, kardinalan. Okey. Sebab soalan pertama tadi dah beritahu. Cikgu tunjuk yang pertama, ini soalan yang ke-10. Jadi 5 perkara yang perlu ada semasa nak lukis ERD ni, kena tanda elok-elok ya. Pertama ialah entity. 2 attribute, 3 hubungan, keempat kunci primer dan kelima kekardinalan. Okey. Jadi dikata kenal pasti entiti yang terlibat, attribute setiap entiti, kekardinalan dan berikan justifikasi. Tapi soalan dia, lukiskan gambar rajah ERD. Dengan mengenal pasti yang ini, yang disebut ini. 3 itu. Jadi sebenarnya kena buat apa? Kita kena lukis. Ya, kita kena lukis ERD. Okey. Jadi boleh tak semua lukis dan cikgu nak tengok jawapannya. Dia semua lukis. Sekarang ni cikgu kita akan bagi masa untuk mereka melukis dan selepas kita berehat, kita nak tengok jawapan mereka sama ada betul ke tidak. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini Sains Komputer bersama dengan Cikgu Farida, dan hari ini kita nak sambung dengan soalan seterusnya, soalan 10. Sebentar tadi kita dah suruh semua murid untuk melukis, jadi kita nak tanyalah mereka semua dah siap ke belum? Murid semua dah siap ke belum? Serius betul muka mereka. Kita pick seorang supaya tunjuk jawapan dia kan nampak besar sikit kat TV kan. So kita pick seorang, siapa? Siapa dah siap? Bila tanya siapa dah siap, semua tunduk bawah cikgu. Semua belum siap. Okey, kita nak tanyalah siapa yang agak-agak dah siap separuh. Boleh tunjuk dekat kamera dulu untuk Syahira tu sengih-sengih tu. Syahira, kita minta Syahira lah tunjuk. Tak apa, tunjuk je apa yang dah siap dulu. Apa yang dah siap je. Tunjuk. Okey. Dia baru siap sikit kan? Okey. Okey, siapa lagi? Salsabila, jawapan anda setakat ni? Siapa yang dah siap takat mana boleh tunjuk di kamera. Nanti kita gabung jawapan anda. Okey, itu dia. Okey. Siapa lagi? Semua sekat jalan ada lagi tak siap separuh kan? Okey, tak apa cikgu, kita boleh teruskan dulu dengan cikgu langkah kerja dia, kita. Okey, nak melukis dia sangat mudah. Pertama sekali kita kena tahu dululah, kita letak dulu iaitu pekerja. Ingat ya, pekerja dengan jabatan itu adalah entiti. Kemudian kita letakkan atribut dia. Nampak ya, atribut dia ada berapa ni? Ada 4, jadi kita letak cikgu biasanya cikgu akan letakkan 3 sahaja. Yang tanda dash ni cikgu tak letak. Sebabnya dia dah kunci asing. Kunci asing dalam rajah ERD notasi Chen ni dia tidak wajib diletakkan. Nak letak tak ada masalah. Okey? Dan letaklah atribut ID jabatan ni dan kemudian kita tandakan hubungan. So untuk hubungan memang tak ada panduan. Jadi kena letak nama yang sesuai hubungan.
Hubungan letaklah yang sesuai. Jangan pula pekerja tembak jabatan. Tak boleh lah, tak sesuai. Yang sesuai. Daftar jabatan, ada jabatan, boleh. Yang sesuai. Dan hubungan biasanya kita guna kata kerja. Dan sudah tentulah kekardinalan. Kekardinalan ialah one to many. Kenapa one to many? Kenapa tak one to one? Kenapa tak many to many? So, one to many kita dengan cara melihat ada kunci asing. Bila kita melihat ada kunci asing ni, dot ni, bermaksud M, many, duduk dalam entiti pekerja. One yang duduk pada jabatan. Ini tips lah. Orang panggil apa? Tips. Betul. Okey. So, kadang-kadang ada yang tak tahu kan, cikgu kalau macam ni, mana satu saya nak letak M? Adakah M dengan N? Many to many. Tapi jawapan dia kat sini ialah one to many. Yang tanda dash, kita letakkan M. Ni. M. Dan yang ini, one. Okey? Baik. So, boleh juga kita tandakan dengan notasi tambahan daripada buku teks tingkatan 5. Iaitu, kita panggil crow. Crow foot. Kaki gagak. Tanda begini. Satu. Dan ini menandakan dia many. Boleh pilih salah satu sama ada notasi Chen tadi ataupun notasi ini. So soalan 11 cikgu ulas sikit sebab soalan kita pun tak cukup masa kan. Jadi cikgu ulas. Okey, yang ini melukis gambar rajah. Rajah terhubung lengkap. Rajah terhubung lengkap ni sebenarnya kena memenuhi soalan. Tapi kalau andai kata tak faham sangat, boleh fikirkan rajah terhubung lengkap tu sebagai ERD. Tapi hakikatnya dia bukan ERD dia hanyalah rajah yang memenuhi soalan. Okay. So, bagi soalan ini, seorang murid mengambil satu atau lebih mata pelajaran. Kita lukis dulu murid dengan mata pelajaran. Dan kemudian kita buat hubungan dia. Ambil mata pelajaran. Ya. Kenapa cikgu panggil ambil? Cikgu tak tulis dia ambil. Supaya cikgu baca senang. Murid ambil mata pelajaran. Mata pelajaran diambil oleh murid. Okey. Dan kemudian, cikgu letakkan cardinality. Okey, semasa nak meletakkan kekardinalan tu, kena baca. Seorang murid mengambil satu atau lebih mata pelajaran. Maksudnya one to many. Dan untuk yang kedua, sesuatu mata pelajaran boleh diambil oleh lebih murid. Baca kedua. Jadi bila kita gabungkan, dia jadi one many belah ke sini dan one many ke sebelah sana. Sebelah sini dan sebelah sini. Bila kita jumpa bentuk macam ni, kat sini akhirnya M, maka ini adalah hubungan many to many. Ingat ya, many to many bukan MM. M-N. Dia bukan MM. Ada yang macam confused. Kemudian barulah kita penuhi soalan. Ataupun kita tandakan dengan macam ni. MM, one to many to many. Dan kemudian kita letaklah attribute dia. Letak attribute dia. Perlu tak nak letak kunci asing? Okey, untuk rajah terhubung, macam cikgu cakap tadi, kita sekadar memenuhi soalan. Tapi kalau rasa macam confused, macam tak yakin, buatlah kunci primer, tambahlah. Ya. Tak jadi masalah. Okey, kunci primer, ini pun kunci primer. Tandakan dia pun boleh. Tak tanda pun tak ada masalah. Okey. Jadi habislah kita soalan yang ke-11. Nampaknya kita dah habis semua soalan 11 soalan hari ini. Banyak tu cikgu. Ya? Tapi sekarang kita nak tanyalah. Kalau siapa yang dah siap soalan 10 tadi boleh tunjuk di depan kamera jawapan anda. Kita nampak tadi ada Iman, Salsabila tekun membuat sampai habis jawapan mereka. Kita boleh tengoklah kali terakhir jawapan mereka. Jom tunjukkan di kamera. Tunjukkan jawapan. Siapa dah siap tunjuk je depan kamera. Tunjuk jawapan. Okey, tu dia. Komplit jawapan mereka. Okey. Salsabila, Aina, Salsabila. Tak lukis habis. Cikgu berhenti, dia pun berhenti. Bertuah betul. Okey. Tak apa cikgu. Yang penting kawan-kawan yang lain semua komplit jawapan mereka. Dan nak tanyalah mereka atas talian. Anda semua okey tak? Ada apa-apa soalan nak tanya dekat cikgu? Kalau ada kekeliruan ke nak tanya cikgu, boleh tanya sekarang. Ada tak? Okey, nampaknya tak ada. Jadi kita harap mereka faham apa yang mereka belajar hari ini ya cikgu. InsyaAllah. Dan sekarang ni cikgu, mungkin cikgu boleh kongsi atau memberi rumusan secara ringkaslah dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kalau nak rumusan tu, kita tanya pelajar boleh tak? Dia belajar, dia dapat apa hari ini? Boleh. Jom kita tanya. Cikgu nak tanya siapa cikgu? Cikgu pilih. Cikgu nak tanya Iman. Iman. Apa dia dapat hari ini?
Saya dapat membezakan kunci primer dengan kunci asing. Lagi itu satu je. Okey, satu lagi. Siapa? Seorang lagi. Alia? Alia. Tak nak jawapan sama? Tak nak jawapan sama. saya. Okey, Alia. Okey, sebenarnya tadi kita dah belajar kunci primer, kunci asing dan juga lupa tadi kan. Kita ada belajar record dan medan kan, membezakan antara entiti, attribute semua dengan jadual dan medan record kan. Jadi tahulah beza kan? Yang pada soalan pertama tadi kita dah beritahu. Okey, jadi pastinya pelajar kena bezakanlah lepas ni ya. Jangan terkeliru dah. Entiti tu, jadual tu apa dia cikgu? Entiti dan jadual adalah perkara yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza. Okey. So, entiti adalah jadual, jadual adalah entiti. Attribute adalah medan, medan adalah attribute. Alright, jadi nampaknya kita harapkan mereka memahami keseluruhan topik yang telah cikgu ajarkan hari ini iaitu reka bentuk hubungan pangkalan data siri 1 dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farida binti Yusof selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teraulak Selatan Sungai Perak sudi bersama dengan kami hari ini, sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat lain daripada yang lain. Memang cikgu ajar hari ini terus fahamlah cikgu. Wani sendiri pun rasanya boleh membezakan identiti semua tu. Dan Wani harapkan kepada semua pelajar dan sekalian dan anda yang di rumah memperoleh pelbagai ilmu dan berjaya mendapatkan markah yang cemerlang untuk subjek ini. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Nur Alia Natasha, Salsabila, Nur Saida, Aina Syura, Iman Nur Aini dan juga Nur Syahira. All the best to all of you. Dan kita jumpa lagi pada episod seterusnya untuk subjek Sains Rumah Tangga ataupun SRT selepas ini. Dan sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM untuk tahun 2021. Saya sebagai bapa kepada pelajar mengharapkan supaya semua pelajar belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai masa depan yang baik. Berusahalah hingga mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama doakan anak Mama dan semua calon-calon SPM berjaya di dalam peperiksaan. Berusahalah dengan lebih gigih agar mendapat keputusan yang cemerlang. Jangan tinggalkan solat 5 waktu. InsyaAllah Allah akan bantu kita semua. Selamat menduduki peperiksaan dan selamat maju jaya. Terima kasih.